Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua. Okey. Semoga kita istiqamah dalam pengajian. Berjumpa lagi kita semua atas ihsan Allah, atas kasih sayang Allah lah kita berjumpa pada pagi ini nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua sekali daripada Manjung Perak, jauh tu, daripada Negeri Sembilan, daripada mana ni, Puchong, Alhamdulillah, Sungai Batu, insya-Allah. So dekat mana-mana sajalah, daripada semua tempat. Kalau daripada semua tempat pun kita boleh mengaji. Jadi apakah yang menyebabkan kita suara tak jelas? Okey, baik. Okey, jelas dah? Suara pelan. Okey. Boleh komen? Suara dah jelas atau belum? Test 1 2 3. Suara dah jelas, boleh tolong saya untuk komen. Suara slow. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sekarang okey tak lagi? Suara dah okey ke? Suara dengar jauh sangat. Jelas terang Ustaz. Baik. Dah jelas, alhamdulillah. Okey, dah sikit. Okey. Dari Bukit Katil, belakang. Okey, jelas, alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Seperti biasalah, pada pagi-pagi ni kita luangkan masa dengan Al-Quran. Kita bahagikan masa kita dengan Quran. Sepatutnya bukan kata bahagikan masa, memang masa kita perlu dengan Al-Quran. Perlu. Sebab Al-Quran ni dia memang sepatutnya dalam kita punya jadual. Dalam kita punya jadual mesti ada bacaan Al-Quran, bertalaqi Al-Quran, ataupun kita bedah Al-Quran. Apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran, bukan kita kena bahagikan masa, tetapi memang ada dalam rutin harian kita.
Memang ada dalam rutin harian kita sehari-hari. Kita tak perlu kata, oi, hari ni aku kena luangkan masa aku. Bukan kata kena luangkan masa. Memang masa dengan Quran tu wajib. Okay. Alhamdulillah jelas. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang baru masuk. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita pada live pada pagi ni. InsyaAllah. Jadi diminta kepada semua untuk suara kurang jelas, ada bunyi. Ada bunyi apa tu? Okey. Baik, diminta semua untuk kongsi dahulu. Kita sebarkan manfaat. Kita sebarkan ayat cinta Allah. Sebab apa? Sebab ramai yang nak dapat manfaat. Semalam kita tengok kan di akhir rancangan yang kemarin punya. Ramai yang dapat manfaat. Yang kata, ya Allah Ustaz, boleh baca dah saya walau sebelum ni baca slow-slow. Lo ni baca laju-laju. Alhamdulillah, bukanlah laju, kira lancar lah. Lancar. Dan benda ni maknanya bermaksud ada yang kongsi. Bila ada yang kongsi, hasil daripada kita kongsi, kita tak tahu yang menjawab semalam tu, yang jawab semalam tu, yang kata lancar, baca lancar apa semua tu kan, hasil daripada perkongsian kita ke dalam grup-grup. Kita tak tahu kan. Jadi nampak tak berapa ramai yang dah dapat manfaat daripada live kita pada pagi ni. Jadi insya-Allah sama-samalah kita kongsi. Ada button share kan bawah tu. Kita share insya-Allah dan share. Alhamdulillah, tahniah kepada yang dah share. InsyaAllah kita istiqamah membaca Al-Quran bertalaqi insyaAllah. Tahniah kepada semua yang dah share. InsyaAllah pakat-pakat dapat manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi insyaAllah pagi ni seperti biasalah masih dalam hukum iqlab. Masih dalam hukum iqlab. Iaitu huruf dia satu sahaja, ba. Sekarang ni kita belum jumpa hukum iqlab yang kita duk baca, kita belum jumpa lagi lah. Belum jumpa lagi insya-Allah. Dia ada dalam muka surat 32. Ada 2. Jadi insya-Allah kalau kesempatan saya akan tunjuk sikit hukum iqlab nah insya-Allah. Baik. InsyaAllah kita sama-sama sementara kita tunggu yang lain untuk share. Kita tunggu yang lain share dan kongsikan manfaat ni. Kita sama-sama istighfar. Kita berzikir dahulu sebelum kita memulakan bertalaqi pada pagi ni insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, 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 ya Allah. Baik, siapa yang dah ready untuk bertalaqi, boleh komen di bawah, tulis Allahu Akbar. Boleh? Tulis Allahu Akbar. Boleh? Siapa yang dah ready, tulis Allahu Akbar. InsyaAllah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Alhamdulillah, semua dah ready dah tu kan. Semua dah menjawab. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kalau pakat-pakat dah ready, insya-Allah kita boleh buka Al-Quran. Kak apa ni? Kak Zurainah minta maaf nah. Kita doakan sama-sama dekat Kak Zurainah nah, sebab daripada semalam ada masalah lain. Kita doa nah, insya-Allah daripada 300 lebih orang yang tengah masuk sekarang ni, 300 orang, kita doakan yang mana yang lainnya bermasalah pada pagi ni dan hari-hari seterusnya, kita doakan semoga Allah permudahkan, sebab jalan Allah kita pilih, insya-Allah Allah akan permudahkan. Okey, pakai doakan mudah saja ya Allah, mudahkanlah semua orang yang nak menuntut ilmu, tambah-tambah ilmu Al-Quran, semoga Allah permudahkan. Doa simple-simple saja nah, insya-Allah. Baik, semua dah ready. Jadi kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jom kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mulakan belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita bersambung talaqi pada muka surat 31, muka surat 31 ayat 198. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahlul Quran, kepada semua ahlul Quran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah saya ulang, kita akan bertalaqi pada muka surat 31 ayat 198. Baik, kita mula nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Boleh? Baik. Laisa ain. Ingat tak makhraj ain semalam, perbezaan di antara hamzah dan juga ain? Laisa untuk hamzah kita ada gegaran di kerongkong, betul? Kalau ain dia tak ada gegaran dah. Dia macam hidung tersumbat ataupun bunyinya sedikit sengau. Laisa okey. Laisa alaikum junahun. Nampak tak? Tanwin 69 bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Kita kena jelas. Bila kata izhar, automatik semua jenis izhar kena jelaskan. Junahun. Jelaskan ni bermaksud apa? Jelaskan ni bermaksud kita tak perlu dengung. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai rupanya nah orang Singapura nah. Alhamdulillah. Junahun hapdas. Junahun nun yang kosong kena dengung, melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi nun yang kosong bertemu selain daripada lam dan ra, kena dengung. Macam mana? Dengung, semua jenis dengung 2 harakat nah. Junahun qalqalah sughra. Qalqalah saja pun tak ada masalah nah. Tab. Jadi bila kata qalqalah, semua jenis qalqalah lah, semuanya kena lantunkan. Tab taru tab. Okey, boleh? Tab taru fad. Dot. Yang ni saya rasa ramai yang lantunkan, termasuk kadang-kadang saya pun baca lantunkan. Fadlam. Yang ni hati-hati untuk dot, kita tak perlu lantunkan sebab dia bukan qalqalah. Hati-hati nah ibu ayah, kakak abang, bukan fadlam, bukan fadlam, tetapi fadlam mir rabbikum. Fadlam. Nampak tak? Dia tak perlu lantunkan. Fadlam mi. Okey, tanwin bertemu dengan mim. Ingat lagi tak hukum apa ni? Idgham bi gunnah. Tanwin tak selari bertemu dengan mim. Hukumnya idgham bi gunnah, memasukkan beserta dengung. Macam mana tu? Fadlam. Tu dengung. Mir rabbikum. Nun kosong bertemu dengan ra. Kan saya kata kalau nun yang kosong kena dengung, melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi bertemu dengan ra kan, tak perlu dengung lah. Mir rabbikum. Nampak tak? Dia tak perlu mir rabbikum, tetapi masuk tu. Mir rabbikum. Boleh faham? Baik, sambung. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Boleh? Faiza, hujung lidah keluarkan sikit. Ingatkan, 3 huruf yang kena keluarkan hujung lidah tu. Faiza, hujung lidah keluarkan sikit. Dot tu kategori huruf apa Ustaz? Hurufnya untuk dot sahaja. Untuk dot yang tadi nah, mana? Fad.
uh, kategori dia. Kalau kita cerita tentang makhraj, huruf dia satu sahaja yang makhraj untuk dot. Makhrajnya tepi lidah kita, sisi lidah kanan. Kalau kanan, belaga dengan kita angkatkan letak di geraham atas belah kanan. Fad. Kalau belah kiri, kalau kita selesa belah kiri, sisi lidah belah kiri, angkatkan letak di geraham belah kiri. Jangan letak belah kanan pula kan. Sebab kita geliat. Okey. Okey Kak Zuraina, kalau dengar suara saya boleh buka Al-Quran, muka surat 198 muka surat 31 ayat 198. Moga Allah permudahkan urusan Kak insya-Allah. Baik. Sambung balik. Fa'idha, hujung lidah keluarkan sikit. Ada ombak tak? Ada ombak. Jadi panjangnya 5 harokat. Al-fad pun sama. Al-fad dia bukan idgham ni. Kalau idgham mungkin ada yang tahu, oh ni idgham ni ustaz rasanya. Dia bukan idgham. Kalau idgham di tengah-tengah ni, di dot ni, dia takkan ada baris. Kebanyakan semua jenis idgham dia takkan ada baris. Macam contoh sini idgham. Idgham bila gunnah, ni idgham mithlain, dia tak ada baris. Okey. Afadtum min. Dengungkan idgham mithlain ni. Idgham mithlain. Sedikit perkongsian lah. So, di mim yang bersabdu, saya kata apa? Mim yang bersabdu, wajibal gunnah. Kita wajib dengung. Min arafat. Min. Nun mati. Kosong tak? Tak kosong. Bila ada tanda mati, ingat nah, bila ada tanda mati kita kena baca jelas. Hukumnya apa? Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Boleh? Min arafat. Ain jaga ain. Arafat. Kita berhenti tak ni. Kita matikan dia. Arafat. Dan jangan lantunkan. Bukan arafat. Tetapi kita keluarkan angin yang dipanggil hamas. Arafat. Boleh? Baik, sambung. Fadhkurullaha indal mash'aril haram. Fadhkurullaha indal mash'aril haram. Salam Ustaz, Quran jenama apa Ustaz pakai? Jenama nah. Okey, mungkin ada yang nak tahu, minta maaf nah, saya potong Ustaz. Quran yang saya pakai nah, ada Quran tafsir. Quran Al-Haramain. Quran Haramain. Okey. Quran Al-Haramain, insya-Allah. Baik, sambung. Baik, tengok sini. Fadh jadi zal. Selalu juga saya sebut untuk zal, untuk dot, sebab majoriti orang dia akan lantunkan. Boleh tak kakak abang kita praktiskan, cuba satu-satu yang selalu saya sebutkan, kata yang selalu saya pesan, kata jangan kita gelojoh nak semua hukum-hukum yang kita belajar. Ambil satu-satu, kita praktis dulu. Okey, hari ni aku achieve dah baca yang ni. So saya target minta, kata kalau kita dah dapat baca untuk lantunan, untuk qalqalah, kita praktis yang lain pula. Okey, contohnya fadhkurullah. Kita tak boleh baca fadhkurullah sebab huruf zal. Huruf zal tak boleh lantunkan sebab dia bukan huruf qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah. Hati-hati nah. Hati-hati sebab kita kena tengok balik huruf qalqalah ataupun yang mana bukan huruf qalqalah. Boleh? Okey. Fadh. Hujung lidah keluarkan sikit. Fadhkurullah. Bukan fadhkurullah. Hati-hati nah ibu ayah. Ya, huruf dot memang susah sikit. Tak ada masalah. Jadi boleh kita kena train. Okey.
Fadhkurullah. Kalau dengan sama boleh buka Quran sini agar dia membuka. Okey, baik. Fadhkurullaha ain. Ain. Nun yang kosong kan bertemu dengan selain daripada lam dan ra. Kita perlu buat apa? Kita perlu dengung. Ain dal mash. Sifat tafashi. Ada semburan untuk shin. Mash'aril ain. Aril ha pedas. Haram. Boleh? Baik, sambung. Wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Okey, baik. Tengok. Wadh pun begitu juga. Jangan ada lantunan. Pandai ibu ayah. Mesti kat rumah jawab kan. Tak perlu ada lantunan. Bila kita banyak jawab kan, automatik kita dah jadi macam otak kita laju tau. Otak kita laju. Itu yang kalau siapa yang hafal Quran, otak dia laju untuk ingat benda lain. Pernah dengar tak cerita? Minta maaf saya potong. Cerita kalau seorang hafiz ni dia masuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4, tiba-tiba dia ambil SPM, tingkatan 5 dapat 8A, dapat 7A. Banyak kan cerita macam tu. Sebab apa? Sebabnya otak depa semakin pantas. Semakin pantas sebab nak hafal kan. Jadi kita kena laju jawab soalan-soalan yang diberi. Okey? Boleh. Wadh, hujung lidah keluarkan sikit. Wadh, bukan kita lantunkan. Bukan wadhkuru. Okey, hati-hati tau. Wadhkuruhu kama hadakum. Boleh? Baik. Sambung. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Boleh? Tahu-tahu Ustaz ni. Maknanya jawablah kat rumah kan. Alhamdulillah. Okeylah tu. Saya nak request kelas ni disambung selepas Ramadan setiap pagi Sabtu dan Ahad sehingga khatam. InsyaAllah. Kita doakan ramai-ramai nah. InsyaAllah. Baik. Nun yang kosong betul? Nun yang kosong. Jadi kena buat apa ibu ayah? Kena buat apa kakak abang? Kena dengung. Melainkan. Jangan lupa letak melainkan. Berjumpa dengan lam ataupun ra. Begitu juga nun yang kosong di sini. Kena dengung. Melainkan jumpa lam ataupun ra. Wa in kuntum. Boleh? Macam mana nak tahu yang mana boleh berhenti dan tak boleh tanpa ada tanda? Okey, sana. Contoh di sini. Wadhkuruhu kama hadakum. Kita boleh berhenti sebelum waw. Kita boleh berhenti sebelum waw. Kita boleh berhenti sebelum fa. Tadi saya berhenti sebelum fa. Nampak tak? Arafat. Kemudian saya sambung terus fadhkurullah. Boleh berhenti sebelum waw. Baik, yang baru masuk kita bertalaqi pada muka surat 31 ayat 198. Okey. Wa in kuntum, mim yang bersabdu, kena dengung, wajib dengung. Mim, nun yang kosong bertemu selain daripada lam dan ra, kena dengung. Qab, huruf qalqalah, kena buat apa? Lantunkan. Qablihi laminad Dad ni kita panjang dulu 6 harakat macam dalam surah Al-Fatihah lah. Hati-hati dalam surah Al-Fatihah. Kebanyakan kadang-kadang kan ada orang baca kuat di sebelah saya. Dengar dia baca waladdallin. Sah tak rasa-rasanya? Pastikan panjang 6 harakat. Pastikan panjang 6 harakat.
Betul Ustaz. Adik, kak and anak-anak saudara sekolah tahfiz dan ambil SPM cemerlang. Alhamdulillah, tahniah kak. Tahniah. Alhamdulillah. Baik. Laminad. Laminad. Jaga dot. Dan kita panjangkan 6 harakat untuk dot. Panjang dulu. Contohnya macam mana? Okey, dengar baik-baik sambil ikut. Laminad dot. Panjang dulu. Dallin. Baru kita masuk dekat lin. Boleh. Panjang dulu 6 harakat. Okey, sekali lagi. Laminad dallin. Boleh. Okey. Saya kadang-kadang keliru huruf dot dengan dha. Betul. Saya pengajar Iqra ramai yang keliru. Kadang-kadang dot dengan dha. Okey. Hujung nanti peringat saya balik untuk tunjuk perbezaan di antara dot dengan dha nah. Baik. Ada yang semalam saya tangguhkan soalan. Jadi insya-Allah saya tarik soalan tu ke akhir rancangan insya-Allah kalau ingat insya-Allah. Baik, sambung ayat 199. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Ayat 199. Boleh kita teruskan Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Thumma afidu min haitsu afadhan nas. Boleh? Summa, hujung lidah. Dot. Okey, saya tuliskan di sini di tepi untuk tutorial huruf dot. Huruf dot tutorial. Huruf dot di akhir rancangan saya akan tunjuk insya-Allah. Okey. Baik, tengok dulu. Summa, hujung lidah keluarkan sikit untuk su. Summa. Mim yang ada sabdu ataupun syaddah. Kadang-kadang kita dengar, sabdu tu apa? Tapi kita tahu syaddah. Sebenarnya syaddah dan sabdu adalah sama. Okey. Summa, hujung lidah keluarkan untuk su. Summa, wajibal gunnah. Okey. Summa afidu. Jaga dot. InsyaAllah saya tunjuk makhraj dot. Bu min nun mati ada tanda mati. Kan ada nun kosong. Nun mati yang kosong ni nun mati ada tanda mati. Jadi hukumnya izhar. Kita kena jelaskan min hai ha pedas haisu. Hujung lidah keluarkan sikit. Afadhanna. Beza ta and za ialah za ada tiang. Ya betul. Okey. Mungkin ada yang masih belum kenal. InsyaAllah kita tunjuk. Tak ada masalah. Okay. Afadhanna. Nun yang ada sabdu. Nun ke mim ke. Nampak tak? Nun dengan mim sahaja. Bila ada sabdu. Mim. Nun. Bila ada sabdu. Kena dengung. Bukan kata kena. Wajib dengung. Wajib dengung. Macam mana ya pedas tu? Ya pedas. Bukan ya pedas. Ha pedas. Okey. Mungkin macam mana pedas tu. Okey. Pedas ha. Dia di kerongkong kita di pertengahan. Ha. Ha. Lebih garang sikit daripada ha. Cuba try. Ha. 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 Nampak tak? Bila pedas kita buat macam mana? Ha. Ha seram. Boleh lah. Ha seram. Boleh nah. Asalkan kita faham nah. Antara perbezaan ha ataupun ha spicy dan original. Ha. 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 Nampak tak? Okey. Baik, seterusnya. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Boleh. Dah ayat 199. Muka surat 31 nah. Jaga ghain.
Banyak ni kalau kita nak tunjukkan tutorial untuk makhraj. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak belajar lebih detail tentang huruf-huruf boleh join kelas kita, kelas private, kelas asas lah. Buat pendaftaran, pradaftar, link InsyaAllah nanti admin boleh bubuh nah di bawah nah. Letakkan di pin komen untuk pradaftar. Okey. Akan tunjuk lebih detail tentang makhraj-makhraj cara sebutan. Lebih kita kenal insyaAllah. Spend money, spend weight untuk ilmu. InsyaAllah tak rugi. Percayalah tak rugi nah. Baik, sambung. Wastaghfirullah. Nama Allah. Ingat tak saya kata bila kata nama Allah lafzul jalalah, lafaz yang agung, kita kena buat apa? Panjangkan 2 harakat. Wastaghfirullah. Macam tu nah. Baik, sambung. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Boleh? Okey. Innallah, nampak tak? Wajibal gunnah. Kita kena buat apa? Wajibal gunnah. Wajib dengung. Macam mana? Jom ikut saya sekali. Innallah. Dengungkan berapa harakat? 2 harakat. Nah, boleh? Allah lafzul jalalah, lafaz yang agung. Kita panjangkan 2 harakat. Ghafurur rahim. Semalam ada soalan kan? Ustaz tunjukkan contoh macam mana idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Kita jumpa dah. Nampak tak ni tanwin 99 bertemu dengan ra. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ghafurur rahim. Alhamdulillah saya dah daftar untuk kelas tajwid Ustaz. Tak sabar nak masuk kelas. Alhamdulillah. Tahniah Kak. Okey. Ghafurur rahim. Idgham bila gunnah. Kita memasukkan tanpa dengung. Ghafurur rahim. Inilah idgham bila gunnah yang bertanwin tu. Okey. Selalu kita jumpa nun yang kosong bertemu dengan lam ataupun ra kan. Jadi kita jumpa ada tanwin bertemu dengan ra ataupun bertemu dengan lam. 2 sahaja huruf yang menjadikan idgham bila gunnah. Rahim, ha pedas. Boleh? Baik, sambung. Seterusnya ayat 120. Ayat 120. Masih lagi belajar di Al-Baghdadi Teluk Intan. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah Kak. Sambung ayat 200. Minta maaf, ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Boleh? Faiza. Kena buat apa ni? Hujung lidah kena keluarkan sikit. Daripada mana? Daripada gigi gunting. Faiza. Ustaz, gigi gunting tak ada dah. Macam mana nak buat Ustaz? Keluarkanlah daripada gusi depan tu lah. Faiza. Okey. Tak ada sangat. Pinjamlah gigi siapa-siapa. Okey, boleh ke? Lawak jana. Faiza, hujung lidah keluarkan sikit. Qadaitum ma. Mim yang bersabdu kena buat apa? Wajib dengung. Qadaitum manasikakum. Faz. Seperti biasa kita keluarkan hujung lidah untuk zal. Jangan ada lantunan. Bukan
Fadhkurullah. Salah nah. Bukan ada lantunan. Tak ada lantunan. Sebab dia bukan qalqalah. Okey. Fadhkurullah. Kita berhenti situ kan. Jadi saya kata boleh berhenti sebelum fa. Sahaja saya berhenti. Lajak sikit. Kita ambil balik. Ambil balik. Pinjam gigi. Okey. Baik. Ambil balik dekat fa ni. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Tarik nafas panjang. Pastikan jangan duduk membongkok. Okey, 1, 2, mula. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Boleh? Kita dah cerita dah sini. Jangan ada lantunan. Sebab dia bukan qalqalah. So, hati-hati. Hujung lidah keluarkan sikit. Kurullah. Lafzul jalalah. Nama Allah ni lafaz yang agung. Kita panjangkan 2 harakat. Kadzik. Hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Kadzik. Kemudian kaf. Jangan ada lantunan. Jangan ada lantunan. Dan kita keluarkan angin yang dipanggil hamas. Kadzikrikum aba. Ada apa di situ? Ada ba. Jadi panjangkan 5 harakat. Akum au ashadda zik. Hujung lidah keluarkan sikit. Zik. Kaf. Keluarkan angin yang dipanggil hamas. Gigi emas tak boleh pinjam. Mahal. Tak apa. Berkat. Pakat kongsi-kongsi nah. Beli 1, kongsi seisi keluarga. Okey. Zikra. Jangan ada lantunan. Bukan zikra. Tetapi zikra. Keluarkan angin yang dipanggil hamas. Ombak rindu ustaz pun boleh. Okey. Sambung. Faminan nasi man yaqulu rabbana. Faminan nasi man yaqulu rabbana. Boleh? Okey, tengok. Faminan nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu hukumnya wajibal gunnah. Kita wajib dengung. Faminan nasi. Dengungkan dulu 2 harakat baru kita panjang na. Nasi may yaqulu. Nun yang kosong bertemu dengan ya. Hukum apa ni? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Dua-dua sama saja. Ma'al gunnah, bi gunnah sama nah. Jadi kita panjangkan dengung. Memasukkan dengan dengung. May yaqulu rabbana. Okey. Surah Al-Baqarah, muka surat 31 ayat 200. Huruf khaf. Kaf. Keluarkan angin hampir sama. Ya, dia hampir sama. Tetapi kalau kita keluarkan angin, automatik dia tergolong dalam qalqalah. Sedangkan dia bukan qalqalah. Dia keluarkan angin. Bukan zikra. Tetapi zikra. Zik. Itu yang kita katakan hamas. Keluarkan angin. Tetapi bukan. Nampak tak perbezaan? Saya akan buat perbezaan di antara kaf yang berqalqalah dan kaf yang hamas. Yang keluarkan angin. Tengok yang pertama saya tunjukkan yang salah. Dengar baik-baik. Zikra. Itu yang salah. Yang kedua yang betul. Zikra. Boleh? Zikra. Perbezaan di antara yang salah dan betul. Boleh? Baik, sambung. Rabbana. Saya berhenti sini kan. Jadi kita ambil balik. Ini doa ni yang selalu kita baca nah.
Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Boleh? Rabbana ada ombak, panjangkan 5 harokat. Atina, nampak tak bila kata ada alif, waw atau ya yang kosong kita kena panjangkan. Atina fid dunya. Tapi yang ni tak perlu panjang sebab bertemu dengan hamzah wasal, tak perlu fid dunya. Tetapi kita masuk terus. Fid dunya, nun mati ada tanda mati, izhar halqi, kena jelaskan nun. Dunya tak perlu baca izhar mutlak sini nah. Dia tak jadi idgham bi gunnah. Dia tak jadi idgham bi gunnah. Minta maaf. Ini izhar mutlaq. Boleh. Sebab apa izhar mutlak? Saya beritahu untuk perkongsian kita sahaja. Ada 4 kalimah yang menjadikan hukum izhar mutlak. Apa dia? Dunya, qinwan, sinwan dan bunyan. Apa dia ni ustaz? Tak faham lah ustaz. Sepatutnya nampak tak nun mati bertemu dengan ya. Sepatutnya kan nun mati ni bertemu dengan ya, sepatutnya kena jadi apa? Idgham bi gunnah. Nampak tak ni? Nun mati bertemu dengan ya. Idgham bi gunnah. Sini nun mati bertemu dengan ya. Kenapa jadi izhar mutlak? Sebabnya nampak tak di sini pun dia ada tulis tanda mati. Jadi dia tak akan jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Boleh. Dia akan jadi izhar mutlaq. Dia ada 4 kalimah sahaja. Ingat, 4 kalimah ni takkan jadi idgham bi gunnah. Dunya. Kita jumpa dunya dia tak boleh bunyi dunya. Apa dia tu ustaz? Okey, nak tahu lebih detail insya-Allah kalau boleh kita buat pendaftaran pradaftar untuk tajwid. InsyaAllah tak lama pun. Maybe dalam 4 bulan kita boleh kuasai tajwid. InsyaAllah ke semua tajwid. InsyaAllah atas rezeki yang Allah bagilah. Okay. Baik. Sambung. Wa ma lahu fil akhirah. Nampak tak? Lam alif. Kita tengok lam alif. Bila kita nampak lam alif, hamzahnya duduk di tengah-tengah. Jadi kena buat apa? Bila hamzah duduk di tengah-tengah, kita kena panjangkan. Kadang-kadang ada hamzah duduk betul-betul di atas alif. Jadi yang tu tak perlu panjang. Dekat akhirah ni kita kena panjang. Khirati min, nun mati ada tanda mati. Jelaskan yang dipanggil izhar halqi. Khalaqa. Qalqalah kubra. Kita kena lantunkan qaf. Khalaqa. Boleh? Baik, sambung ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana. Wa minhum man yaqulu rabbana. Boleh? Perkataan yang saya kata tadi, perkataan ada 4 perkataan. Ayat pun boleh. Ayat ada 4 ayat, iaitu ayat 4 perkataan, betul lah. 4 perkataan, dunya, qinwan, sinwan dan juga bunyan. Kita kena izhar mutlak, hukumnya izhar mutlak. Boleh? Baik, wa minhum, nun mati ada tanda mati, hukumnya izhar halqi. Jelaskan nun. Humman. Okey. Mim yang ada sabdu wajibal gunnah, wajib dengung.
Man yaqulu, nun mati, tak ada tanda mati, bertemu dengan ya, wajib dengung. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kita kena dengung. Boleh? Man yaqulu rabbana. Baik, ambil balik. Ustaz, ulang fil akhirah. Okey, baik. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Boleh? Okey, saya sambung. Rabbana nah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh? Okey. Rabbana, ada ombak kan? Ataupun pak misai. Kita kena panjangkan 5 harokat. 5 harokat. Atina fid dunya. Sama juga, betul. Kak Hafizah, izhar mutlak, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Ya, betul, itu izhar mutlak. Okey, fid dunya, jadi dunia ni izhar mutlak. Dunya hasanah, ha pedas. Hasanah, bila tak marbutah kita berhenti bunyi ha. Hasanah, bukan hasanat. Boleh? Sambung. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Okey, sama juga. Wa fil akhirah, panjang. Khi jaga kha. Rati hasanah, ha pedas. Boleh? Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Boleh? Wa qina azab, hujung lidah keluarkan sikit. Bannar, nun yang bersabdu, kena dengung. Yang dipanggil wajib al-gunnah, wajib dengung. Okey, insya-Allah ayat terakhir, ayat 202. Pada muka surat 31. Okey, baik. Kita sambung. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Boleh? Ni kena panjang tak? Tak perlu. Bila kita nampak ada bulat ni, tak perlu panjang dah nah. Abai. Ada ombak kan? Panjangkan berapa harokat? 5 harokat. Ulaika lahum nasibum. Tanwin. Tanwin 99 bertemu dengan mim. Hukumnya idgham bi gunnah. Boleh? Jadi sini wajib dengung. Wajibal gunnah dua-dua ni. Wajib dengung dua-duanya. Macam mana bacaannya? Nasibum mimma. Dua harokat dengung. Dua-dua ni 2 harokat. Kemudian ma ni kena panjangkan 2 harokat untuk mad asli. Bum mimma kasabu. Baik, sambung. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Wallah, lafzul jalalah, panjangkan 2 harokat. Wallahu sari'ul, ain, jaga ain. Ha pedas. Hisab, qalqalah, kena lantunkan. Hamzah di tengah antara lam alif.
Yang tu kita panggilnya mad badal. Jadi panjangnya 2 harakat. Nampak tak? Mad badal. Panjang 2 harakat. Okey. Okey, jadi ada homework sikit noh ibu ayah. Cik, ada homework. Cik, syok lah tu. Ada homework. Okey. Baik, homework dia macam mana? Okey, tengok. Sajalah nak bagi kerja rumah sikit. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab takut-takut bila kita tak bagi, tak tahulah nak mula yang mana dulu. Baik, saya bagi homework noh. Homework untuk ibu ayah. Cik, ingat anak-anak je ada homework. Rupanya kita pun ada homework. Tu dia. Okey, jadi homework dia apa dia? Sila cari dan bulatkan untuk idgham bila gunnah pada muka surat 32 yang kita nak baca esok ni. Idgham bila gunnah kita bulatkan. Kalau contoh ada nun mati bertemu dengan lam. Bulatkan nun dengan lam tu sahaja. Syok lah kan? Ada homework kan? Jadi idgham bila gunnah kita bulatkan. Okey, bulatkan. Idgham bi gunnah kita petakkan dia. Contohnya nah. Nun kita jumpa malla. Nun bertemu dengan lam. Contoh kita bulatkan dia. Tulislah dengan pensel nah. Kalau kita berjumpa dengan jumpa idgham bi gunnah kita petakkannya. Contohnya nun mati bertemu dengan ya. Tengok balik nota-nota. Kita petakkan dia. Boleh. Untuk membezakan di antara idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Bolehkah? Homework kita yang tu sahaja. Yang ni untuk latihan diri sendiri. Untuk memantapkan lagi kita punya tajwid. Okey, bolehkah? Kau rasa terbeban dengan homework? Tak apa. Yang ni bukan kelas rasmi. Kita just nak ibu ayah mantap lagi dalam kaedah bacaan bertajwid. Kita bukan sekadar baca merodong sahaja. Bukan rodong sahaja. Kita kena tengok juga. Okay? Kita kena tengok juga cara baca bertajwid. Kalau boleh tengok siaran-siaran ulangan untuk tengok balik hukum-hukum yang telah kita belajar. Jadi insya-Allah yang tu hanya 2 hukum yang saya suruh cari. Insya-Allah yang lain nak cari ke 5 ke 6 hukum yang kita belajar dah. Boleh, tak ada masalah untuk diri sendiri masing-masing. Ustaz, saya nak screenshot yang mana? Boleh screenshot, ada di baik sana. Okey, baik. Screenshot insya-Allah nah. Screenshot bahagian mana tu? Baik, seperti yang saya janjikan untuk tunjuk perbezaan di antara dad dan juga ta nah. Okey. Untuk sa dan juga dha, sad dan juga dad, kita kena perbezaannya di antara mana? Sad dan dad sama, yang membezakannya hanyalah titik. Sad dan dad dia tak ada palang. Okey. Di manakah sad dan juga dad? Okey. Jumpa. Nampak tak? Sad dan juga dad. Minta maaf terbalik ke? Terbalik, jadi saya akan tunjuk balik. Okey. Ini sad dan juga dad. Yang tak ada palang tu adalah sad dan juga dad. Sad, dad. Sad, dad, so. Bo. Po, vo. Yang po, vo ada palang, ada garis lurus. Sad, dad, boleh. Nampak tak perbezaannya? Okey. Jadi insya-Allah saya minta maaf banyak nah jika ada terkasar bahasa atau menyebabkan kekeliruan di mana-mana. Jadi insya-Allah sebarang persoalan yang saya belum jawab minta maaf banyak. Assalam, apakah bedanya hukum idgham bi gunnah ma'al gunnah sama kak?
Sama bang. Sama. Dua-dua sama. Sebab apa? Bi gunnah bermaksud dengan dengung. Kalau ma'al gunnah beserta dengung. Okey, yang tu sahajalah. Saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab mungkin ada kesilapan dalam proses kita belajar. Jadi mohon tegurlah saya jika ada kesilapan. Dan ingatlah homework yang saya bagi itu untuk ibu ayah, untuk kakak abang. Wallahu ta'ala. Teruskan belajar, istiqamahlah dalam pembelajaran. Moga Allah memberkati apa yang kita belajar. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Tak apa kak, InsyaAllah moga Allah permudahkan urusan kak seharian lepas-lepas ni nah. Okey? Siapa yang lain sangkut, InsyaAllah boleh tengok siaran ulangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita jumpa esok pagi nah.